Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawma 'indan lil muslimin wa ja'ala 'indal adha min sya'irillah wa hiyahu min taqwal qulub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini 10 Zulhijjah 1440 Hijrah, umat Islam di seluruh dunia menyambut Aidil Adha atau Hari Raya Kurban. Sesungguhnya Al-Adha amat bermakna bagi umat Islam kerana disyariatkan ibadat kurban sebagai mencontoh pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Oleh itu bersempena Aidil Adha ini, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Patuhilah segala perintahnya dan jauhi segala cegahnya. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang taat dan patuh serta memberi kejayaan di dunia dan di akhirat. Pada pagi yang mulia ini, hayatilah pesanan dan nasihat untuk kita bersama hakikat dan hikmah kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setinggi pujian dan kesyukuran kita panjatkan kehadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya, inayahnya, taufik dan hidayahnya kita dapat berhimpun pada pagi hari raya Aidil Adha ini bagi menunaikan solat sunat Aidil Adha berbanding Aidil Fitri 2 bulan yang lalu dalam suasana kita masih berjuang menentang penularan pandemik COVID-19 yang melanda seluruh negara dunia. Ketika itu sudah pasti kita akan teringat perhimpunan terbesar umat Islam dari seluruh dunia untuk menunaikan fardu haji di kota suci Mekah. Perhimpunan berwukuf di padang Arafah, bermabit di Muzdalifah, melontar 3 jamrah, bertawaf di Kaabah, bersa'i di antara bukit Safa dan Marwah yang tidak dapat dilaksanakan oleh sebagian besar umat Islam seperti tahun-tahun yang sebelumnya. Sesungguhnya pandemik COVID-19 ini telah mencatat sejarah dunia dan memberi kesan yang mendalam terhadap kehidupan kita semua. Dalam memutuskan rantaian COVID-19 ini sudah pasti menuntut pengorbanan jiwa dan keinginan kita dengan mematuhi segala peraturan dan garis panduan yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Semangat pengorbanan para petugas barisan hadapan yang sanggup mempertaruhkan nyawa, mengorbankan masa dan tenaga mesti kita hargai dan contohi demi keselamatan dan kesejahteraan kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sedang jemaah yang dirahmati Allah, korban memberi maksud pendekatan. Secara ringkasnya, pendekatan ini boleh dilihat melalui 2 sudut, iaitu yang pertama, pendekatan hubungan pengabdian dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah menyembelih haiwan al-an'am seperti unta, lembu, kerbau dan kambing. Sembelihan ini hendaklah dilakukan dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dalam tempoh waktu yang telah ditentukan, iaitu pada Aidil Adha 10 Zulhijjah dan hari-hari tasyrik. Kedua, pendekatan hubungan sesama manusia menerusi pembahagian daging haiwan kurban kepada mereka yang memerlukan. Pengorbanan harta yang kita sayangi, yang kita lakukan ini adalah sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah atas nikmat yang dikurniakan dan menzahirkan sifat ihsan, kasih sayang dan tolong-menolong kita sesama insan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sedang jemaah yang dirahmati Allah, ibadah kurban adalah ibadah yang sangat dituntut dalam Islam atau disebut juga sebagai sunnah muakkad.
sebagai umat Islam kita digalakkan untuk melakukan setiap tahun atau sekali seumur hidup mengikut kemampuan masing-masing. Syariat korban ini telah bermula sejak Nabi Adam AS. Apabila kedua-dua anak baginda Habil dan Qabil telah diminta untuk membuat korban. Hal ini dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, surah Al-Maidah ayat 27. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Maksudnya, dan bacalah wahai Muhammad kepada mereka kisah mengenai dua orang anak Adam, Habil dan Qabil, yang berlaku dengan sebenarnya, yaitu ketika mereka berdua mempersembahkan satu persembahan korban untuk mendampingkan diri kepada Allah, lalu diterima korban salah seorang di antaranya, yaitu Habil, dan tidak diterima korban daripada Qabil. Berkata Qabil, sesungguhnya aku akan membunuhmu. Habil menjawab, hanyalah Allah menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sedang jemaah yang dirahmati Allah, ibadah korban juga mengingatkan kita akan kisah Nabi Ibrahim yang mengorbankan anaknya Nabi Ismail demi mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah ini telah menjadi sejarah agung dalam Islam yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, surah As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'u as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Maksudnya, maka ketika anaknya sampai ke peringkat umur yang membolehkan dia berusaha bersama-sama dengannya, Nabi Ibrahim berkata, wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku akan menyembelihmu. Maka fikirlah apa pendapatmu. Anaknya menjawab, wahai ayah, janganlah apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah ayah akan mendapat daku dan orang-orang yang sabar. Kisah tersebut memberi pengajaran dan iktibar kepada kita tentang pentingnya ibadat korban. Antara hikmah berkorban ialah yang pertama, pensyariatan ibadat korban adalah satu tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat kurniaannya. Kedua, ibadat korban boleh mendekatkan seseorang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi simbolik kesediaan hamba untuk mengorbankan apa saja demi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ketiga, berkorban dapat menambahkan amal kebajikan dan menebus segala kesalahan serta dosa yang dilakukan. Sabda Nabi SAW, fil udhiyati li sahibiha bi kulli sya'atin hasanah. Maksudnya korban itu bagi tuannya dan setiap bulunya adalah kebajikan. Hadis riwayat Al-Tirmizi. Justru bersempena Aidil Adha yang mulia ini, malah kita zahirkan kesyukuran dengan mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bersihkan jiwa kita daripada segala dosa dengan melakukan ibadat korban. Sesungguhnya dengan berkorban kita telah memulia dan mengagungkan satu syiar daripada syiar-syiar agama Allah. Semoga Aidil Adha kali ini mengundang rahmah dan barakah Allah Subhanahu Wa Taala serta memberi makna yang besar buat kita semua. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hajj ayat 32 yang bermaksud, demikianlah ajaran Allah, dan sesiapa yang menghormati syiar-syiar agama Allah, maka dialah yang bertakwa. Dan sesungguhnya perbuatan itu satu kesan dari sifat-sifat takwa hati yang mukmin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zalika wa ma yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minkum wal amwat fastaghfiru innahu al-ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. آمين يا موفق الطاعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين
Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar. Taatilah segala perintah-perintahnya dan jauhilah segala larangannya. Mudah-mudahan kita boleh rahmat dan sebesar-besar kejayaan. Sesungguhnya kita masih dalam usaha membendung penularan virus COVID-19. Oleh itu janganlah kita reka dan mengabaikan aspek keselamatan dan kesihatan diri. Awasilah diri dan keluarga pada musim perayaan ini dan berjangkiti virus tersebut yang boleh memudaratkan kesihatan dan menyebabkan kematian. Di samping melaksanakan ibadah korban, bersama-samalah kita mengamalkan langkah-langkah penjagaan kesihatan dan kebersihan yang terbaik untuk diri dan keluarga kita. Patuhilah segala arahan dan prosedur operasi standard yang ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara, Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Agama Islam Melaka. Mudah-mudahan negara kita dan seluruh dunia bebas daripada penularan wabak COVID-19. Selanjutnya banyaklah ucapan selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 56, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, limpahlah rahmat dan keampunan kepada kedua Nabi yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong ke-16 Al-Sultan Abdullah Riyadudin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Al-Mahfuz Sultan Haji Ahmad Al-Musta'in Billah dan kedua Nabi yang maha mulia Paduka Baginda Sri Permaisuri Agong Tuanku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariyah binti Al-Marhum Al-Mutawakkil Allah Sultan Al-Iskandar Al-Haj Tuan yang terutama Tun Datuk Seri Dr. Muhammad Ali bin Muhammad Rustam yang di-Ketua Negeri Melaka, Ya Sattar Ya Alim, unikan keselamatan dan keselamatan penjagaan dan perlindungan kerajaan negeri kami. Jadikan rakyatnya bersatu padu berilmu pengetahuan dan berhalak mulia. Lindungilah kami dari perpecahan dan fitnah memfitnah. Berkatlah kehidupan kami dan hindarkan negeri dan negara kami dan umat Islam keseluruhannya dari wabak penyakit bencana dan bahaya. Ya Wahhab Ya Razak, kami bersyukur atas segala nikmat dan rezeki-Mu yang telah kami nikmati. Jadikanlah keluarga kami sebagai sebuah keluarga yang bahagia dan digunakan sakinah, ketenangan, mawaddah, kita mencintai, rahmah, kasih sayang dan saling menghormati. Kurniakanlah kami rezeki yang halal lagi diberkati. Jauhilah seluruh ahli keluarga kami daripada bala, bahaya, bencana, fitnah, penyakit yang memudaratkan, khususnya COVID-19 yang mengerunkan ini. Kami tidak mampu ya Allah menghadapi ujian ini kecuali dengan izin-Mu. Bantuan dan pertolongan-Mu juga ya Ghafar, ampunlah dosa dan kesilapan kami. Kesilapan kedua ya Bapak kami, para pemimpin kami dan seluruh kaum muslimin yang telah berjasa kepada kami, saudara mereka yang masih hidup atau yang telah pergi meninggalkan kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'matihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum warzuqullaha akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.
أفضل الذكر والأمن ولا